ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta wa minkum taqabbal ya karim. Ya majlis merakamkan kita terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan doa majlis kita pada malam Jumaat dengan diiringi hujan-hujan yang reda ini dapat keberkatannya insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, majlis pada malam ini kita teruskan dengan menyebut dan mempersilakan Ustaz Jalaluddin Rizpan Rais Islam Profesor Serapura Tinggi bagi menyampaikan ucapan akhirnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Akhir Majlis Ustaz Syarul Nizam. Terima kasih juga kepada Ustaz Haji Huda atas bacaan doa kita tadi. Yang dihormati ceramah undangan kita Ustaz Tuan Nur Rizal dengan Kasih atau dengan Pak Nis. Selamat datang pada Serap TV yang kita datangkan khas daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Radiatul Adawiyah Melaka dan rombongannya. Yang saya hormati barisan guru-guru rombongan para Satya Putrani untuk takbiran Serap TV, Puan Hajah Suhaib Aslamiyah dan Islam PTM Serap TV, Ustaz Syarul Azam Marsan TV Kukuh Serap TV, dan hormati juga wali PTM Mahir Tahir, Sekretariat Kuasa, rakan-rakan guru, tuan-tuan, tuan haji, tuan hajah, hadirin hadirat serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menjayakan satu program motivasi keibubapaan peringkat sekolah rendah atau lulus pandu kuliah tinggi yang dianjurkan bersama oleh PIBG dan pihak sekolah. Jadi saya bagi pihak sekolah melakukan jutaan tanya dan syabas khususnya kepada Pak Nis, satu rombongan yang sudi menerima jemputan kami untuk hadir ke Serap TV pada malam ini. Dan yang kedua juga saya ingin merakamkan jutaan tanya dan syabas kepada PIBG yang telah pun merancang program ini sehingga jayanya. Dan tanya dan syabas juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat menghadirkan diri serta memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Tanpa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan mungkin barangkali majlis kita tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Walaupun kita terima turun rahmat dari Allah awal maghrib tadi, namun kehadiran amat menggalakkan dan masih ada lagi rakan-rakan buahku yang masih berdaftar di sana. Mudah-mudahan dari perjalanan dan juga program kita lain dapat kita jalankan dengan baik insyaAllah. Terima kasih Allah sekalian. Di kesempatan ini juga kepada tuan-tuan dan semua sekali warga Serap sendiri untuk makluman Paris, kita baru terima hubungan daripada Universiti Brunei semalam. Mereka datang ke sini iaitu daripada Kementerian Hal Ehwal Agama dan Brunei Darussalam
dan juga Kementerian Pendidikan dan Brunei Darussalam. Ada 7 orang pegawai daripada Brunei Darussalam telah pun melawati sekolah kita untuk mereka bawa model serap ini ke negara Brunei Darussalam. Sebenarnya hubungan baik antara Brunei dan Malaysia telah pun terjalin lama, sejak zaman dahulu lagi antara Sultan Johor dan juga Sultan Brunei. Dan jaringan itu sehinggalah dibawa ke hari ini, yang mana mereka melihat sendiri bagaimana perjalanan serap, pengurusan dan juga kurikulum dan sebagainya dilaksanakan serap politik. Kerana untuk amal serta sekolah kita ada ini dan agama dilaksanakan secara serta dalam perjuangan yang kita aturkan. Kemudian kita mendapatkan alhamdulillah setelah ada perkara baik yang memberikan kerjasama yang sangat baik, silakan orang kata berbakul-bakul pujian kita terima, terutama kepada semua warga Selat Kuala. Alhamdulillah, saya bersama semua. Begitu juga saya sangat berbesar hati kerana dengan kehadiran tuan ini sedikit sebanyak bolehlah kita berkongsi ilmu dengan Pak Is sebentar lagi, dan ambillah peluang untuk bersama dengan Pak Is sekitar mungkin barangkali sejam atau 2 jam pulanglah pada Pak Is. Sebab saya tahukan Pak Is nak ke Kuala Lumpur. Kalau dia lajak sampai malam, dia akan lewat sampai Kuala Lumpur. Jadi kita doakan supaya Pak Is sihat, selamat sampai ke destinasi turis lepas ini, dan mudah-mudahan apa sahaja ilmu yang akan diturunkan oleh Pak Is nanti, kita ambillah peluang supaya kita boleh dapat amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Pak Is dan juga rombongan yang datang ke Selat Tinggi pada malam ini. Mudah-mudahan segala perjalanan program kita akan berlangsung dengan baik, insyaAllah. Saya tak niat untuk cakap lebih panjang, saya akan bagi peluang-peluang yang luas kepada Pak Is untuk berkongsi ilmu dan pengalaman pada malam ini bersama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perekam Berita terima kasih di atas ucapan anu-anuan oleh Tuan Guru Besar Peserta sekalian. Maklumat kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang baru hadir di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Yang baru hadir akan dapat memenuhkan ruang-ruang yang masih kosong di hadapan ini supaya tidak kelihatan lompongnya. Jadi boleh bergerak ke depan dan memberi laluan kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang baru tiba. Baiklah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, tanpa membuang masa lagi, pihak majlis akan menyebut dan mempersilakan penceramah kita. Jadi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan dan sedikit siapakah penceramah kita pada malam ini yang kita panggil sebagai Pak Is. Beliau adalah Tuan Rozizal bin Haji Kasim, merupakan pemilik Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Melaka, pemilik syarikat motivasi Interpersonal Training and Consultancy. Beliau juga merupakan pemilik bisnes Kafe Murah Melaka dan juga CEO Parti Kopi Neverhan. Penceramah ini juga merupakan majlis dibawakan perbuatan Indonesia. Setiap kali ada diskusi berkuasa untuk dimuat rasa jiwa dan mempunyai pengalaman selama beberapa tahun dalam bidang. Menyebut dan mempersilakan Pak Is untuk berkongsi ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini saya diberi kesempatan oleh Allah SWT bersama dengan anda tuan-tuan dan puan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah rahmati apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam radar kasih sayang Allah. Itu paling penting tu. Ramai tuan-tuan yang dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, tapi Allah tak pandang dia. Jadi bagaimana kita nak rasa Allah sayang kita? Bagaimana kita nak rasa bahawa Allah sedang memuliakan kita? Inilah salah satu dia yang kita lakukan pada malam ni. Kita ada pilihan untuk kekal di depan TV. Kita ada pilihan untuk tidak keluar rumah pada malam ni, apatah lagi hujan. Kita ada 1001 alasan untuk tidak berada dalam dewan ini. Tapi kita ambil satu keputusan untuk hadir dalam satu majlis ilmu dengan harapan yang besar. Tak lain tak bukan sebab nak jumpa saya, bukan sebab ini arahan sekolah, tapi kita letakkan reda Allah di tempat paling atas. Kita letakkan segala-galanya Allah, 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 Allah. Anak kita berada di sekolah agama itu bukan jaminan, tuan-tuan. Itu bukan jaminan. Kalau mak dan ayah tidak lakukan tindakan susulan, tidak lakukan sesuatu, tidak mendampingi anak-anak, wallahi saya lalui satu perjalanan yang sangat panjang. Bermula di zaman sekolah, kemudiannya di zaman universiti, sehinggalah saya tubuhkan syarikat saya ketika saya berada di final year universiti. Saya mengambil keputusan tak nak bekerja. Di saat saya mengambil keputusan tak nak bekerja itu pada tahun 1995, 1994, saya terlibat dengan pelbagai perkara. Sebagai remaja, banyak benda kita buat. Pada waktu saya nakal, saya menjadi tempat kawan-kawan saya tanya banyak perkara. Kes pertama yang saya handle, kes pertama ketika saya sekolah, saya handle ialah kes seorang wanita nak bunuh diri. Kemudian selepas peristiwa itu, sehingga saya berdiri depan tuan-tuan perempuan, tuan-tuan tolak tepi cerita yang tuan-tuan dengar di TikTok. Apa saja yang lalu di Facebook, tuan-tuan tolak tepi. Yang sedang bercakap dengan tuan-tuan perempuan ni adalah orang yang sedang lalui banyak perkara. Di tangan saya handle kes orang nak bunuh diri, itu bukan satu dua, itu bukan berpuluh. Saya handle kes. Nak cakap saya ni tak bagus, dalam bab agama ni tak bagus. Tapi saya nak sebut supaya tuan-tuan faham. Isu murtad juga besar. Dan saya pernah jumpa pelajar sekolah aliran agama murtad. Pelajar sekolah aliran agama murtad. Saya pernah jumpa bapaknya imam murtad. Tuan-tuan, Malaysia sebuah negara yang kita terlalu sibuk dengan politik. Tuan-tuan jangan terperangkap. Tuan-tuan kena kerja untuk keluarga, untuk agama. Selamatkan anak-anak. Kita tak boleh biarkan perjalanan anak-anak kita dilakukan oleh orang lain. Kita kena ada tanggungjawab
hanya hantar anak sekolah agama tak cukup. Tadi saya dengar pihak pentadbir maklumkan kelasnya daripada pagi kan cikgu, sampai 4:30 pagi, 4:30 petang kan. Kami di madrasah, pelajar saya paling kecil 6 tahun. Paling besarnya yang ada sekarang dengan saya 22 tahun. Tapi kalau ada umurnya 18-19 tahun tu tak ada apa nak dibanggakan. Tapi pelajar paling kecil saya ialah 6 tahun yang hari ini. Yang masuk ke tahun lepas usianya 5 tahun. Tapi sekarang usia 6 tahun. Kelas kami di madrasah di pondok bermula pukul 4:30 pagi. Sehingga pukul 11 malam. Malah pelajar yang kecil tadi itu, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka tak terkecuali. Mereka kena basuh sendiri, anak atau perempuan. Mereka basuhkan mereka. Baju mereka. Kalau ikut marah mak bapak, kalau ikutkan marah, anak itu pun kita nak basuhkan kat mesin basuh. Geram, tak dengar cakap. Tapi sekolah agama, sekolah Arab kan. Tapi pelajar madrasah bukan saya saja, yang seluruh Malaysia, mereka basuh baju sendiri. Mereka kena ampai. Saya tengok pelajar saya yang kecil tu, yang umur 6 tahun tu, macam ni dia lah, nak ampai baju. Kami tak bantu dia. Kami nak dia berusaha berfikir bagaimana akhirnya baju boleh diampai. Tapi kalau ada mak bapak, pasti tak akan sampai hati. Kalau ada mak bapak, pasti akan rasa sedih. Kena buat zaman TikTok. Kan? Boleh viral tu. Kan? Apa benda saja boleh viral. Jadi cabaran, kenapa kita benarkan pelajar hadapi semua ni? Sebab cabaran kat luar tu dahsyat. Saya jumpa semua ni. Kes murtad. Paling besar saya pernah handle. Sebab rezeki saya yang Allah bagi, pejabat saya ni, depan pejabat saya di Melaka, satu ketika dulu, depan saya tu, pejabat saya tu gereja. Jadi saya lihat, sebulan tak kurang sekali, mengkristiankan orang Islam tu wujud. Sebab saya lihat sendiri. Di atas bangunan saya itu, saya akan tengok setiap ayat, saya akan pantau, saya akan perhatikan. Itu berlaku. Jadi kalau sekadar anak kita ulang alik sekolah, tapi terlupa, terpinggir, terkilaf tentang jati diri, anak kita juga boleh terperangkap. Anak kita juga boleh berada di lokasi yang kita tak pernah terfikir pada hari ini, saat ini. Kami daripada madrasah, apa kes yang tak pernah ada yang melanda madrasah? Pusat serengti, isap dadah, zina, itu juga membadai kehidupan pelajar, bekas pelajar madrasah. Kalau pelajar madrasah yang pegang Quran itu juga kalah. Yang Qurannya hampir 24 jam tuan-tuan, tak masuk lagi zikir. Kita ada amalan zikir. Amalan zikir yang kita buat ni keras. Dengan zikirnya, setiap Isnin Khamis, di madrasah saya wajib puasa. Walaupun puasa itu sunat. Tapi di pihak kami, puasa itu wajib. Kami puasa. Tapi bukan senang nak bangunkan jati diri. Cikgu dia faham. Bukan senang. Bukan mudah. Tapi dia jadi senang kalau kita semua bersama. Kita semua bersatu hati. Sebab anak tuan perempuan adalah aset paling berharga dalam kehidupan tuan-tuan dan perempuan. Anak tuan perempuan adalah aset yang paling bernilai. Di saat kita sedang berfikir bagaimana boleh jadi orang kaya, orang berjaya, yang ada aset, kereta, rumahnya dan sebagainya. Tapi satu-satu aset yang akan memberi manfaat kepada kita ketika kita keseorang diri di alam barzakh ialah anak. Apa Nabi pesan pada kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi kata, berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbi habli minas sholihin. Dia tak minta anak yang baik, dia tak minta anak yang pandai, tapi dia minta anak yang soleh. Tuan-tuan, kita nak anak yang soleh. Sekarang saya tanya tuan-tuan perempuan,
Siapa pernah cek? Siapa pernah periksa? Siapa pernah analisis atau pandang anak aku kat level mana sekarang? Solehnya kat level mana? Siapa pernah buat angkat tangan? Tak faham Okey, anak kita sekolah Arab ni dia datang balik pagi sampai petang. Kita lagi ada masa jumpa dia pada waktu malam. Masa tu memang masa kita dengan dia. Itu belum lagi dia dengan kerja rumahnya yang banyak tu. Kan? Jadi, pernah tak cek, semak, pandang, perhati, pantau, kat mana level anak kita sekarang ni? Dalam bab kesolehan dia, dalam bab amal dia, dalam bab ibadah dia. Ingat baik-baik tuan-tuan guru, iman tak boleh diwarisi. Ingat baik-baik tu. Saya ni belajar Yaman, saya belajar kat Afrika, 4 mazhab. Saya ni hafal Quran. Ya, tapi iman tak boleh diwarisi. Kalau boleh diwarisi, wallahi demi Allah, Nabi Daud dah selamatkan anak dia. Pernah tak kita terlintas? Ini teknik yang pertama ni, nak share dengan mak bapak. Pernah tak terlintas bahawa anak kita ni mampu tak dia menggalas tanggungjawab yang besar yang kita letakkan di bahu dia untuk menjadi anak yang soleh? Mampu tak dia? Kalau tak mampu, kat mana ketidakmampuan tu yang boleh kita tolong dia, yang boleh kita bantu dia? Pernah tak kita cek seperti itu? Satu hari ada seorang pemuda, dia setiap hari pergi masjid. Pada satu detik, dia keluar saja rumah dia, dia jatuh. Becak. Masa dulu mana ada elektrik kan? Jatuh. Sebab licin jalan hujan. Macam sebentar tadi hujan. Dia jatuh. Kemudian, subuh. Waktu subuh. Kalau subuh kita tak samalah subuh para ulama', para tabi'in, wali-wali Allah ni. Mereka keluar awal. Kita dengar azan baru keluar kan? Kebiasaan begitu. Termasuk diri saya. Dia keluar awal-awal, menanti lawangan azan. Tapi ketika dia berjalan nak pergi masjid tadi itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dia jatuh. Dia bangkit, baju kotor dia balik. Dia tukar baju, dia pergi balik masjid. Kali kedua dia jatuh lagi. Kali kedua dia jatuh lagi. Kali ketiga, dia tukar lagi baju. Kali ketiga, dia jalan. Ada seorang orang tua panggil dia. Nak, sini nak, jalan kat laluan ni. Laluan jalan ni, ini tak ada becak. Biar pakcik pandu. Jalan ni pakcik selalu lalu. Anak murid dia kata dah mati, aku pun jalan selalu. Tapi tak pernah jumpa pakcik tu pun. Tak apalah, dia nak bantu aku. Sampai masjid, dia masuk, dia kata, pakcik, masuk sekali, saya tak pernah jumpa pakcik. Ya, pakcik ni musafir. Pakcik, masuk sekali, tak apa. Masuk, anak masuk, nanti pakcik masuk. Sampai habis solat, dia tengok kiri kanan depan belakang, dia tak nampak pakcik tu. Lepas habis solat, dia keluar, pakcik tu ada kat luar pagar. Dia tanya, pakcik kenapa pakcik tak solat? Pakcik tersenyum je. Pakcik, terima kasihlah sebab bantu saya tadi. Tapi saya tanya, pakcik kenapa sanggup tolong saya? Dia kata apa? Kali pertama kau jalan, nak pergi masjid, kau jatuh, kau patah balik, kau salin baju yang baru, kau datang balik, Allah telah kabarkan untuk ampunkan seluruh ahli keluarga kau, untuk ampunkan dosa-dosa kau. Bila kau jatuh kali kedua, Allah telah kabarkan kepada malaikat bahawa Allah nak ampunkan semua dosa-dosa ahli keluarga kau. Dan aku takut, kalau kali ketiga kau jatuh, kau balik, kau datang balik, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa penduduk kampung. Kerana itu aku pimpin kau pergi masjid. Pakcik ni siapa? Iblis. Jadi jangan terkhilaf.
Anak kita ulang-alik pergi sekolah agama. Iblis tak ada. Iblis tak wujud. Sebab orang kalau belajar agama ni satu perkara. Masalah dalam hati ialah dia rasa riak, dia rasa sombong, dia rasa dia hebat, dia rasa... nampak tak? Dia boleh masuk. Satu, kita kena cek. Kita kena semak anak-anak kita. Anak kita level mana sekarang? Kalau dia dah jam 4, level dia mana? Anak saya kecil lagi, Faiz. Tuan saya pakai yang ini. Saya pakai yang ini. Untuk ingatkan diri saya bahawa anak saya kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah faham tentang perjalanan hidup bagi mereka yang berada di bumi Gaza. Guru mereka paling baik adalah pengalaman hidup. Guru paling baik dalam kehidupan anak-anak yang sedang duduk sebelah kita ini di bumi Gaza ialah perjalanan hidup. Tuan-tuan sanggup ke? Kehidupan kita seperti itu. Sanggup tak? Meletup sana, meletup sini, jiran mati, orang sebelah sana mati, meletup-meletup, kita tunggu. Bila pula detik rumah kita akan diletupkan? Sanggup ke? Allah bagi kita satu jalan, tak seperti di bumi Gaza. Tapi itu bukan bermakna tiada letupan, tiada peluru pepandu, tiada peperangan, bermakna kita lebih selesa daripada di sana. Tidak. Kita baca Qunut Nazilah untuk siapa? Mana doa untuk kita dan keluarga kita? Mereka di sana, doa kita tak sampai pun tak jadi masalah. Sebab bagi mereka, mereka adalah insan yang terpilih. Allah telah sediakan lapangan syuhada untuk mereka. Dan Allah kabarkan apa Nabi bagi tahu 1400 tahun yang lepas. Bahawa mereka yang syuhada ni baru harum seperti kasturi. Dan ini hari ini kita jumpa di TikTok, di Facebook. Tuan-tuan rasa Allah tinggalkan satu bangsa yang paling zalim ini untuk apa? Untuk bangkitkan kita supaya dekat dengan Allah. Satu-satu bangsa yang paling zalim, paling jahat, yang membunuh 36 para Nabi dan Rasul, Allah simpan untuk takapan kita. Untuk kita belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya tuan-tuan perempuan. Siapa nak ilmu, bagaimana nak cek anak, kat mana tahap dia, soleh dia kat macam mana, level dia kat mana pencapaian dia sekarang. Kalau pencapaian dia sebelah saja pada sekolah. Sekolah ada report card, ada buku laporan. Hadisnya begini markahnya, bermakna anak aku ni levelnya level B. Anak aku ni maknanya levelnya level A. Anak aku level C. Kalau level C maknanya aku kena bantu dia supaya dia naik jadi B. Tapi dalam bab akidahnya, dalam bab imannya, dalam bab takwahnya, mana cek dia? Kat mana dia punya semakan dia? Yang nanti tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan tahu dalam kubur, malaikat munkar yang bantai, malaikat munkar yang tanya, nakir yang bantai, baru kita tahu bantuan anak tak sampai. Kita kata, wahai munkar, wahai nakir, bukankah anak aku dulu sekolah agama? Kenapa tak bantu? Bukan nakir kata, itu bukan cerita aku, itu cerita engkau. Itu urusan engkau ketika kat dunia. Urusan aku ialah untuk bantai engkau. Urusan aku untuk selesaikan yang kau tak selesai. Jadi Nabi tinggalkan doa anak soleh itu bukan pura-pura. Itu bukan perkara yang remeh, harus diremehkan. Siapa nak tahu angkat tangan? Bagaimana nak cek anak? Siapa nak tahu? Sekali lagi. Tuan-tuan, ini bukan gurau-gurau. Saya ada satu kes. Sebelum saya tanya soalan ni kali kedua, saya nak mak bapak faham ni. Satu kes. Pada waktu yang sama, selain di depan seperti tuan-tuan dan perempuan, saya banyak buat kes coaching. Handle kes remaja bermasalah, rumah tangga yang bermasalah. Satu kes datang kat saya. Remaja ni dapat didikan yang baik. Mak bapak dia bagus. Tapi di perjalanan dia menuju Islam tengah, ada masalah hubungan mak bapak. Mak dan ayahnya bercerai. Satu ketika semua jalan yang baik, anak dia pun baik, sekolah di sekolah yang baik,
pakai tudung, orangnya baik. Tapi dalam perjalanan dia nak pergi sekolah menengah, mak bapak dia bercerai. Masa di umur 15 tahun, dia diangkat kepada saya. Dan dia dikatakan sebagai remaja liar. Saya nak tahu liar tu macam mana. Tapi keluarga tak dapat, mak dia pernah orang negara. Dia bercerai ni, bapak dia usut. Dia 2 adik-beradik. Mak saudara dia kepada saya. Dengan saya selama sebulan, mak dia di madrasah saya selama sebulan. Kemudian coaching saya lah. Jadi, pelajar remaja ni pun saya nak tahu level dia punya nakal ni kat mana. Apa masalah dia sampai dia hantar. Tapi mak saudara dia tak tahu. Mak dia kata, tolong hantar anak dia pada Pak Riz. Mak dia ikut dalam saya setiap hari. Hari pertama, kedua, ketiga, saya takkan nampak bongkar cerita remaja ni. So, saya dekat dengan dia. Nampak teknik dia tuan-tuan teknik dia, saya dekat dengan remaja ni. Saya dekat dengan dia. Bila saya dekat dengan dia, saya dekat diri satu sebagai orang yang boleh dipercayai. Sekarang ni tuan-tuan faham tak? Berapa ramai anak-anak percaya pada mak bapak? Saya tak gurau berapa ramai anak-anak percaya pada mak bapak. Sebagian besarnya mereka lebih percaya pada rakan sebaya mereka. Dia tak share pada mak bapak dia cerita hidup dia. Sebaya dia share cerita ni kepada kawan-kawan ni. Faham ke faham tuan-tuan? Faham ke faham? Anak balik, mak, ni nantilah mak tengah masak. Nanti cerita ke budak tak boleh ke? Engkau ni masa mak nak masak, engkau cerita kat mak. Mak tengah tengok cerita Korea. Tengah babak yang paling best tu, anak datang, mak tengok mak ni. Alah, engkau bagi kat bapak kau tak boleh ke? Engkau suruh anak cek, anak dah kakak kau cek. Lama kelamaan, tuan-tuan rasa dia hilang kepercayaan pada kita tak? Tuan-tuan rasa Allah kirimkan telinga tu untuk apa? Wallahi. Ustaz, kita banyak pinjamkan telinga pada orang, bukan untuk keluarga kita. Kita banyak pinjamkan telinga kita pada rakan-rakan pejabat kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, tapi bukan untuk anak-anak kita. Kita suami isteri, telinga berselisih satu sama lain di atas katil yang sama, tapi tak pinjamkan pada suara isteri kepada suara suami, tapi kita bagi kepada orang lain. Faham ke faham tuan-tuan? Faham ke faham? Bila saya duduk dengan remaja ni, dalam tempoh 4-5 hari, saya dapat bongkar satu cerita. Akhirnya, saya dapati bahawa dia dirogol oleh sepupu dia sendiri. Dan sepupu yang rogol dia, itulah mak saudara dia, punya anak. Siapakah yang patut bela anak kita? Kita, parents, sepupu dia, adik-beradik dia, sahabat-sahabat dia, betul kan? Faham ke faham ni? Tapi remaja ini bila mak bapak dia bercerai, dia tak ada siapa-siapa, dia perlukan saudara-saudara dia, sepupu-sepupu dia. Tapi sepupu dia mengambil kesempatan pada dia. Akhirnya, kata dia pada saya, Pak Riz, untuk apa hidup ni? Saya dah tak peduli tubuh badan saya. Siapa nak ambil? Budak 15 tahun. Siapa nak ambil lah? Dia dah biasa tidur dengan ramai orang. Bermula daripada detik yang dia percaya pada orang tu dah hilang kepercayaan, kemudian dia serahkan tubuh badan dia pada semua orang lain. Tuan-tuan, bila kita nak tahu siapa anak kita, kita kena dekat dengan dia. Kita kena pinjamkan telinga kita pada suara. Suatu hari, saya ceramah macam ni. Di sebuah sekolah agama pada waktu siang hari. Lepas habis saya ceramah, saya minum. Macam biasalah kan, di malam kita minum dulu. Kan? Biasanya lepas habis ceramah minum. Tak minum pun tak apa. Tak jadi masalah. Lepas saya tengah minum tu, saya ada nampak seorang, dia tunggu kat pintu. Saya tahu dia mesti nak jumpa saya lepas tu.
Saya keluar, ditahan saya. Dia kata, Pak Aris, saya nak jumpa sekejap boleh? Bila saya kata, okey puan, boleh puan. Kenapa? Baru saya kata boleh, dia nangis. Dia nangis. Dia ni seorang ustazah di sekolah tersebut. Dia kata, Pak Aris, saya ustazah ke sekolah ni, tapi saya tak mampu nak pimpin anak-anak saya. Anak-anak saya liar. Saya banyak bantu anak-anak murid saya, tapi saya tertinggal anak sendiri. Ini biasa kehidupan cikgu. Kehidupan cikgu tu biasa lalui kehidupan macam ni. Banyak anak orang, anak sendiri kita tertinggal. Siapa pun anak kita untuk kita pimpin, wajib untuk kita pinjamkan telinga mereka kepada telinga kita kepada dia. Kalau tak, tuan-tuan akan dapat berita yang mengejutkan. Siapa nak tahu bagaimana seterusnya? Angkat tangan. Siapa nak tahu? Terima kasih. Tuan-tuan dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ibu, anda adalah watak yang paling besar. Anugerah istimewa Allah ke atas kami lelaki. Ibu, kalau anda nak tahu label mana anak anda, jangan tanya orang, jangan tanya anak, tanya Allah. Tanya Allah. Jangan tanya orang. Dia pun tak kenal anak kita. Tanya anak kita, dia tak faham. Label apa mak? Tahap apa mak? Tanya Allah. Bagaimana nak tanya Allah? Bagaimana nak tahu anak kita macam mana? Sebab Allah tu kan pemilik pada anak kita. Kita ni peminjam. Tapi yang mutlak ni Allah. Maka tanya pemilik mutlak. Kita ni peminjam. Bila meminjam ini belum tentu kita akan kekal sama dengan dia. Ada yang syurga, ada neraka, kekal. Ada sementara itu kalau 1 hari 2 hari tak apa. Ada yang 10,000 tahun. Ada yang ratusan ribu tahun. Jadi tanya pada Allah. Nak tanya macam mana Pak Aris? Nak tanya macam mana? Nak tanya Allah macam mana? Nak tanya Allah macam mana? Nak call dia macam mana? Nak panggil Allah macam mana? Nak duduk dengan Allah macam mana? Sebab itulah kita ni hubungan dengan Allah tak boleh biasa-biasa. Hubungan dengan Allah tak boleh biasa-biasa. Wallahi, demi Allah, yang boleh bagi, yang boleh selamatkan anak kita hanya Allah. Allahumma fakhu fid din. Allah saja yang boleh bagi faham agama pada anak kita. Hebat mana pun ustaz, hebat mana pun ustazah, hebat mana pun tuan guru, hebat mana pun ulama, yang bagi faham hanya Allah. Ketika Abu Jahal hidup di zaman Nabi, Nabi tak mampu nak selamatkan iman, tak mampu nak selamatkan Abu Jahal sebab Allah tak pilih dia. Bukankah satu perkara yang lebih dahsyat, Abu Jahal tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, tapi anaknya beriman pada Allah. Anaknya berjuang bersama Rasulullah dan syahid. Hebat. Apabila Wahsy bunuh Sayyidina Umar, Rasulullah tersentuh jiwa. Sangat marah. Terguris perasaan. Bapa saudara yang paling sayang. Allah bagi hidayah kepada orang yang bunuh Sayyidina Hamzah. Hebat skrip Allah. Kita takkan faham. Itu urusan dia. Maka kalau kita faham yang ini, maka carilah dia. Sebab dia ada skrip yang kita tak tahu. Tanya dia. Macam mana? Dengar tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan ikut cakap saya. Ikut perlahan ni, tak payah jerit. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pilihlah aku. Pilihlah aku menjadi hamba-Mu yang Kau kasih, yang Kau sayang. Ya Allah, pilihlah aku menjadi hamba-Mu yang Kau kasih, yang Kau sayang. Okey, kalau Allah dah sayang kita, tuan-tuan. Kata guru saya, satu kelompok manusia dia kena kerja kuat untuk cari kasih Allah. Ada satu kelompok manusia, dia biasa-biasa tapi Allah dah kasih dia. Allah.
Ada manusia yang dia kena kerja keras untuk cari kasih sayang Allah. Tapi ada manusia yang memang Allah terus angkat dia menjadi kekasih dia. Menjadi orang yang Allah sayang. Yang Allah turunkan, yang Allah kirimkan, yang Allah hadirkan. Merdatilah dia. Wah. Kita orang awam, apa kita nak buat? Minta. Minta. Kita orang awam, tuan mohon pada Allah. Kita ni isi pelbagai orang. Minta bantuan, buku teks, makan cuma, dapat bantuan sini, skim sana, skim sini. Dengan Allah tak minta, dia lagi kaya. Minta ukurannya saja laku. Jangan berhenti. Minta. Ya Allah, jadikan aku seorang ibu ayah yang kenal anak dia. Allah Akbar. Satu ibu datang jumpa saya ketika dia masih pergi coaching. Last habis sekali, saya jumpa mak dia. Saya kata, puan duduk depan saya sekarang. Puan, kalau saya minta puan 100,000 pun boleh bayar tak? Dia tengok ke saya. Kenapa puan, kalau hari ni puan bayar saya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Percayalah puan dah takkan mampu samakan anak puan. Sebab puan tak kenal dia. Puan lahirkan dia tapi puan tak kenal dia. Dia tengok saya terperanjat. Puan tahu tak anak puan buat apa sekarang? Puan tahu tak anak puan telah buat apa? Anak puan telah pernah gugurkan anak. Takkan puan tak tahu? Dia dah gugurkan anak. Puan tak tahu ke? Terperanjat dia tengok saya. Biar betul Pak Riz. Takkan tuduhan perkataan sebesar seberat ini saya sengaja nak keluarkan mulut puan, mulut saya. Menangis dia. Tuan-tuan, sebelum perkara besar-besar berlaku dalam hidup kita, minta pada Allah, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang Kau kasih dan Kau sayang. Ya Allah, jadikan aku ibu bapa yang Kau beri faham tentang anak-anak aku. Nabi bagi pada Muaz, wahai Muaz, aku kasih engkau, aku sayang kau. Ambil doa ni. Allahumma faqihu fid din wa alim takwil. Kan? Ulama kata antara doanya Allahumma faqihu fid din wa alim hikmah. Ya Allah, berikan aku hikmah untuk didik anak aku. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan kita lebih kenal kawan daripada anak sendiri. Man. Nampak? Ni BFF aku tau. Kawan baik aku daripada sekolah rendah dengan aku. Tak sangka boleh kerja sama-sama dengan aku ni. Kau kenal kawan kau. Engkau rasa dia sebahagian daripada hidup engkau. Tapi kenapa kau tak kenal anak engkau? Kenapa kau tak kuasai jiwa dia? Sebab kau tak minta pada Allah. Sebab kau tak pernah cari Allah. Minta pada Allah untuk kita kenal anak kita. Tuan-tuan, sekarang saya nak tuan-tuan pandang anak tuan sekejap. Satu sebelah anak pandang sekejap. Pandang anak. Okey, sekarang pandang saya. Okey, sekali lagi saya kata pandang tu pandang tuan-tuan. Kalau tak ada anak, nampak isteri. Pandang situ malam geram. Bukan sekarang. Anak tu yang penting sekarang. Okey, 1, 2, 3 pandang anak. Okey, pandang saya sekarang. Okey, dengar. Saya nak tanya, anak sebelah tuan-tuan perempuan tu baik ke? Tak baik. Cakap kuat sikit. Baik ke tak? Kau kuat sekali lagi saya tanya soalan ni Anak kita ni, sebelah kita sekarang ni, kalau kecil kita ni, kan? Alah, tengok muka pun, ya Allah, belum tercemar lagi ni. Baik ni, ya Allah. Kan, yang dalam ni, seluruh lelaki dah baik. Kan, bang anak baik kan? Okey, saya tanya sekarang. Anak yang sebelah kita ni baik ke tak? Tunggu 10 tahun lagi. Masih di form 5. Kita duduk balik, sekolah lain. Tuan-tuan, anak kita ni baik tak? Entahlah. Kita balik kerja, anak ni tengah berguling-guling ke atas lantai. Main-main, conteng-conteng buku. Kita balik kerja. Faham tak? Hilang penat. Kena baby macam ni. Hilang penat. Sonok ambil daripada rumah orang jaga, betul? Cuba kau tengok. Anak kau umur 18 tahun berguling. Penat bertambah lagi. Mak aku dah besar pun pegangan macam ni. Aduh, pening kepala aku lah. Kan baju kau tak angkat. Baju keampaian kau biarkan adik-beradik kau buat. Alright. Nampak? Faham ke faham? Nampak tak? 10 tahun akan datang bukan lama pun. Faham tak tuan-tuan? Ada tak orang tanam pokok mangga tumbuh pokok kuini? Ada? Ada tak orang tanam pokok durian tiba-tiba tumbuh pula buah nangka? Ada? Jadi apa yang tuan-tuan tanam sekarang akan lahir satu hari nanti yang terbaik, insya
Ya. Jadi tanamlah sekarang, semai. Semai ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak jawapan tuan-tuan perempuan tu sangat disukai oleh iblis laknat Allah. Baik itu yang aku cari. Iblis cari orang baik. Tuan-tuan kena faham. Itulah karakter. Itulah label anak kita sekarang baik. Jadi macam mana nak pertahankan dia baik? Sebab iblis suka orang baik. Untuk disesatkan. Kan dia dah cakap dengan Allah. Kan Allah khabar dalam Quran. Dia minta pada Allah kan nak sesatkan umat kan. Umat Muhammad kan. Dia minta kan. Allah kata jalan. Teruskan Allah kata. Ya Allah. Kalau kau dah pandang aku begini. Kalau kau dah nampak aku begini. Engkau muka kepada aku minta pada engkau ya Allah nak sesatkan umat Muhammad. Jalan. Teruskan. On. Allah yang beri kebenaran. Main tu. Tapi dia bertanggung jawab lah nanti. Dia nak cari anak yang baik-baik. Untuk dirosakkan. Dia nak cari anak-anak yang duduk sekolah agama. Untuk dirosakkan. Dia nak anak-anak yang celik Al-Quran. Dia nak rosakkan. Percayalah, begini cerita dia. Ini ustaz saya. Ustaz Hafiz. Kan? Dia dah lama dengan saya. Hampir 10 tahun. Kalau tuan-tuan hantar anak ke madrasah, hantar anak ke madrasah kan? Dengan harapan nak jadikan anak hafiz. Nak jadi anak yang ada ilmu agama, betul? Tuan-tuan tahu tak? Nanti mak mertua, mak kita, adik-beradik ipar 2 tanya, kau Hafiz, ni nak kerja apa besok ni? Nampak tak? Iblis pergi kat rumah nenek dia. Nampak tak? Iblis dah pergi ke rumah jiran. Faham tak? Iblis kata kat jiran, kau tunjuk anak kau yang pandai sains. Tunjukkan pada jiran kau tu. Tunjuk. Beda. Anak kau belajar tahfiz tu macam mana? Aku dengar asyik hilang barang je. Kau datang kat itu, kau kata kau cerita kat aku, dia hilang turda lah, dia hilang sepan lah, hilang selipar. Anak aku lah. Buat sama, tak ada masalah pun. Nampak? Jadi mak yang hilang, terfikir tak? Itulah kerja iblis. Itulah kerja dia. Akhirnya keluarkan anak daripada. Itulah impian dia. Dia keluarkan anak daripada tempat orang. Daripada pukul 4:30 pagi sampai 11 malam. Tak pernah hilang Allah. Itulah kerja dia. Dia nak anak yang baik. Dia akan pergi kat nenek, kat datuk, kat rakan sepejabat. Ini saya tengok, saya lalui semua ni. Kadang-kadang saya pujuk mak abang, jangan berhentikan. Cik, kenapa kena berhenti? Anak saya ni asyik hilang kasut. Saya kata, cik, adakah orang berhenti pergi masjid bila hilang kasut? Adakah orang berhenti beli kereta bila hilang kereta? Anak saya ni kena buli. Buli macam mana? Lebam tak, bengkak tak, pecah kepala tak. Setakat orang kuis ni. Bang, kat dunia luar tu, macam-macam ada. Abang kena lahirkan anak yang keras. Kata lelaki. Sikit kena mengengik. Mak, apa lagi? Ada tak mak abang macam tu? Ada tak? Ada tak? Saya ceramah banyak kat Shah Alam. Ceramah saya paling banyak kat Shah Alam. Shah Alam apa ni? Apa? Setia Alam banyak. Saya buat live ni. Ada sekolah viral masuk surat khabar. Mak abang komplain anak tu atas tanah. Daripada raja sampai ke menteri, daripada menteri sampai ke ulama, kepada orang alim wali Allah, semua cerita daripada tanah. Kenapa tak boleh duduk atas tanah? Ibu, bangun tengah malam, jaga tahajud. Kamu akan nampak siapa anak kamu. Bangun tahajud, jangan tinggal, buat amalan paling awal, buat 40 malam berturut-turut.
Setiap malam minta kepada Allah, wahai Allah, Kau tunjukkan siapa anak aku, ya Allah, agar aku dengan izin dapat bantu anak aku. Siapa anak dia ada handphone angkat tangan? Oh, tiba-tiba tak mampu beli handphone, nampak? Siapa anak dia, mak dia dengan murah hati, kan? Mak dia dengan baik hati dah beli handphone untuk anak dia, angkat tangan. Angkat tangan dia, bohong berdosa tu lah. Angkat tangan. Ya, kena beli tu, kan? Siapa ada beli untuk anak dia handphone, nak pakai kat sekolah kan? Siapa beli angkat tangan? Baru mengaku, nampak? Ya Allah, bohong tadi. Bila kita belikan anak kita handphone, kan? Termasuk anak saya lah, sama. Anak saya pun sama juga. Kan? Bila kita belikan anak handphone, tahu kan? Setuju tak cakap saya? Antara cabaran paling besar anak kita sekarang nak didik ialah ada kaitan dengan handphone. Setuju ke tidak? Kan? Dia boleh hentak pintu lah kalau kita ambil handphone dia. Dia boleh tak makan pun tak apa kalau main handphone tu kan? Dah setuju. Kalau tahu itu berlaku, tonton kena ada knowledge bagaimana nak tundukkan anak. Tonton tahu tak? Minta maaf tahu. Kita ni bangsa hebat tau. Sejarah ini telah diputar belit untuk menampakkan langit bodoh, tak pandai, buruk. Sejarah ini telah lahirkan para orientalis untuk menampakkan kita bangsa yang hebat. Tahu tak? Zaman datuk nenek moyang kita, masa tu belum ada pendatang asing. Datuk nenek moyang kita semua tanah tu milik dia. Faham ke faham? Datuk nenek kita, tanah dia berpuluh-puluh ekar, beratus-ratus ekar. Dia tanam padi. Kalau Melaka tu tanam padi. Dia tanam padi. Rasa-rasa datuk kita seorang-seorang boleh tanam padi tak? Dengan kehebatan yang dia ada, yang Allah bagi, dia tundukkan jin. Dia tundukkan jin. Datang anak cucu, anak sendiri tak boleh tundukkan. Apa faham? Punya hebat kita. Datuk nenek moyang kita dulu, dia tundukkan jin. Satu ada saka. Satu ada saka sebab dia ada berpakat dengan jin. Tonton ingat pakat dengan jin senang. Jin mesti kau tolong settlekan bentang aku. Jin kata boleh. Lain clear, aku nak yang ni. Okey settle. Tak macam tu. Ni jin bangsa yang ganas. Datuk nenek moyang kita boleh tundukkan dia. Tiba kat kita, anak sendiri tak kaki dah mengalah. Orang tak nak pergi. Kita boleh bergaduh suami isteri. Awak ni kekes kat anak kita apa? Memang kena tegur dia lah sebab dia anak kita. Ya awak keras sebab apa? Mana boleh macam tu? Saya tak dididik macam tu tau. Tengok saya tadi. Dia tak nampak suami dia pening kepala nak didik bini dia. Nampak tak tuan-tuan? Ni dah sekolah Arab kan? Dah sekolah Arab ni sekolah Arab kan? Arab Sekolah Arab kan? Sekolah Kamula. Mana ada bahasa Arab kan? Apa kearaban ni? Dahsyat adab. Ada. Kami kat madrasah, kami tak dapat melainkan kami bangunkan adab itu. Kalau pelajar lalu depan, tak bagi salam, kita denda. Kalau dia datang, minta apa pun, dia mesti bagi salam, dia salam kita. Salam, Assalamualaikum. Dipanggillah nama saya atau kita punya pengurusan, ustaz-ustaz dia, dan dia akan salam. Kita didik dia. Tanya pada guru besar, tanya pada pentakdir, tanya pada pihak sekolah, apa yang dibangunkan, kita bangunkan kat rumah. Mesti selari. Okey, saya ada ustaz saya daripada Arab. Mengajar kat tempat saya, Arab. Bila ustaz Arab ni, dia cakap bahasa Arab, fasihlah dia Arab. Panggil orang Jawa, bahasa Jawa lah dia fasih. Panggil orang Boyan lah dia fasih. Dia orang Arab, dia fasih bahasa Arab. Jadi bila dia ajar anak murid kita, kan, untung anak murid kita pasal dia orang Arab. Dia fasih. Tapi masalahnya, budak ni bila pergi kelas lain tak amalkan. Faham tak? Jadi, ustaz-ustaz lain kita panggil, amalkan apa yang ustaz ni ajar. Baru hidup. Jadi, apa yang belajar kat sekolah, adab ni mesti bangunkan kat rumah tu selari. Barulah hidup belajar tu. Kena ambil tahu. Kau tak? Ingat ada orang tanya saya, Pak Riz, nak didik anak ni sampai bila? Sampai roh tulisan yang dasar. Bila kita pegang gelaran mak dan ayah, tugasan tak akan berakhir sampai bila-bila. Malah nanti sambung ke alam barzakh, pergi ke akhirat.
Sebab anak kita nanti susahkan kita. Kita baca surah Abasa. Anak kita nanti susahkan kita. Kalau tak bangunkan dia sekarang. Nanti mak ni nangis. Bang, dulu anak kita baik kan bang. Kenapa jadi macam ni? Nampak? Kenapa jadi macam ni? Suatu pasangan muda-muda ni, anak kecil-kecil lagi, ya Allah. Dan tengah puan tengah kendong-kendong ni kan, ya Allah kan. Inilah, dengar. Yang hari ni saya takkan bagilah ilmu ni. Setiap keluarga dia mesti ada modul keluarga. Dia mesti ada modul di sini. Hadis banyak. Mesti ada modul keluarga. Mesti ada modul keluarga. Mesti ada. Saya ada seorang kenalan namanya Ustaz Basit. Allahu Akbar. Anak dia 8 orang. Tak salah saya. Ingat saya 8 orang. 8 belajar agama. 8 jadi orang hebat. Yaman, Mesir. 8. Tapi anak dia ketika kecil-kecil, masa umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Allah, adab tinggi. Cakap penuh sopan. Bukan senang nak cikgu nak macam tu sekarang tau. Cakap dengan cikgu sopan, dia cakap dengan saya sopan. Allah, baik betul. Tengok bapa dia. Bapa dia memang didik anak dia ke arah itu. Dengar. Sejauh mana kita didik anak kita untuk ada akhlak yang terpuji. Sejauh mana kita didik anak kita untuk ada akhlak. Cikgu ajar anak untuk belajar bahasa Arab, hadis, fiqh, tauhidnya, sains, matematik bahasa Melayunya. Sambil-sambil cikgu tu curilah ruang-ruang yang ada untuk bangunkan adab. Tapi mak bapak itu tanggungjawabnya paling besar untuk bangunkan akhlak anak-anak. Allah Akbar. Subhanallah. Siapa nak anak yang baik angkat tangan? Lambat. Baik itu lambat. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak anak yang baik angkat tangan? Okey. Jatuh. Jap. Nak anak baik kan? Iblis suka yang baik ke jahat? Dia nak yang baik. Pasal tugas dia sesatkan. Jadi bila kita tahu anak kita nak anak baik, dan anak kita memang pada saat ini dia baik, maka kita mesti ada ilmu. Wa man arada dunya fa'al bi ilmi. Kalau nak dunia mesti ada ilmu. Wa man arada rumah fa'al bi ilmi. Kalau nak dunia, nak akhirat mesti ada ilmu. Ilmu kebapaan dia bagaimana? Bagaimana pimpin anak-anak supaya dia kekal baik sampai bila-bila? Insya-Allah boleh. Insya-Allah cabaran mesti ada. Satu cabaran, mak ayah. Ni saya bagi tips ni. Satu ni kan, bincang suami isteri. Apakah cabaran yang sedang melanda anak kita sekarang? Atau, ni nombor 1 apakah cabaran yang bakal dia hadapi? Sekarang saya buat kereta Saya buat kereta. Bila saya buat kereta, saya dah tahu dah, depan ni sekarang ada apa ni? Ada perangkap apa? Kelajuan kan? Dah tahu kan? Dah tahu perangkap kelajuan. Agak-agaknya kita nak sedekah ke duit tu pada JPJ. Pada mahkamah. Takkan kita akan perlahankan betul? Sebab kita dah tahu betul. Ada kawan-kawan diam lampu betul. Diam lampu bagi isyarat tentu ada roblok. Betul tak? Apa kita buat? Kita perlahankan kereta, bawa dengan perosopan, tarik tali pinggang, semua benda kita buat. Alah, siap-siap sikit-sikit yang tak ada lesen, tiba-tiba pakai, macam aku pakai yang songkok putih. Dan, faham tak? Kita dah tahu ada alangan cabaran, betul kan? Macam itulah bila didik anak, dah tahu dah. Tak payah bagi tahu. Depan kita, anak kita pasti jumpa isu handphone. Isu anak ni smart. Dia akan jumpa awet. Awet akan goda atau dia goda awet. Itu salah satu misi sampainya. Misi sampainya. Kan? Dia goda awet. Budak sekarang perempuan yang main. Budak perempuan. Ingat. Wah, depan kita baik. Belakang kita. Kita minat dengan dia tau. Kau jangan kacau dia. Kita dah cuk dia tau. Kita punya tau. Anak perempuan kita. Dan anak kita ni kat depan apa dia? Handphone. Kat depan dia apa? Cabaran remaja tu apa? Awet. Lelaki perempuan. Faham? Handphone tu besar. Kecil kan? Ada game. Ada video luca. Kan? Ada gambar-gambar tak elok. Ada cerita-cerita yang tak bagus. Jadi sejauh mana parents ni ada ilmu nak didik anak supaya tak terperangkap. Perasan tak kadang-kadang kita suruh anak kita yang betulkan handphone. Anak kita pula yang operasi handphone. Mak punya ni tak boleh tekan. Pas macam ni kau tengokkan sikit. Dia main pam-pam dah okey.
Pernah tak lari macam tu? Ada tak macam tu? Maknanya anak kita ada advance tau. Dia boleh tipu kita. Satu mak bapak kena ada advance juga untuk kuasai dia. Suka tak suka, kena. Saya ada seorang, masa zaman dulu, saya ada seorang kakak ni, dia jual nasi lemak tepi jalan. Anak dia ni nak periksa. Dia tak tahu baca. Tulis pun tak kerti. Anak dia akhir masuk universiti. Saya kata, Kak, macam mana kakak buat ni? Didik anak sama masuk universiti. Dia kata apa? Setiap hari lepas maghrib, kakak akan duduk dengan dia. Dia baca buku, kakak buat-buat baca surat khabar. Dulu zaman surat khabar lah. Zaman surat khabar, belum ada TikTok ni semua. Kakak baca, helai, satu helai buka. Tak tahu baca pun. Tengok gambar. Teman dia belajar. Nampak? Teman dia belajar untuk raih masa yang dia ada. Kita ni anak baca buku, kita tengok cerita. Nampak tak? Jadi anak tu, dia baca dia kat buku, telinga dia kat TV. Nampak? Itu masalah kita. Jadi cabaran kita pada hari ini ialah kita. Jangan lupa. Handphonenya kawan ni, tapi mak bapak juga sebahagian cabaran tu. Mak bapak mesti menjadi seorang yang boleh pimpin anak. Supaya tidak nantinya kemudian ni, bapak akan jadi punca anak ada masalah. Tuan-tuan, anak kita ni kan, ni besok pergi sekolah menengah kan? Besok pergi sekolah menengah kan? Cabaran besar ke untuk sekolah menengah? Ada seorang pelajar, saya pernah cerita ni. Baru-baru ni saya ada ceramah. Saya ada buat ceramah, saya bawa kisah ni. Ni kisah benar antara yang saya masih ingat peristiwa ni berlaku. Tuan-tuan, remaja ni duduk di Sabah Sarawak lah. Saya tak nak sebut Sabah ke Sarawak. Duduk di pendalaman. Kemudian, selepas dia dapat keputusan SPM, keputusan dia layak pergi universiti, diploma. Dia dulu dengan mak bapak. Ulang alik dengan mak bapak setiap hari pergi sekolah. Budak ni cantik, kecil budak dia, budak perempuan. Satu hari, dia dapat offer belajar di universiti. Dan universiti itu berada kat Negeri Melaka. Okay? Tak pernah campur lelaki. Tak pernah duduk sekolah perempuan. Tak pernah campur lelaki. Tiba-tiba dapat keputusan masuk universiti. Allahu Akbar. Masuk di universiti, jauh daripada mak bapak, jauh daripada budaya hidup dia. Jauh daripada persekitaran dia. Dengar tuan-tuan, ni benda besar. Dia sampai kat universiti dengan wajah yang cantik. Pakai tudung labu. Ni kes yang saya handle. Satu hari, ada beberapa pelajar lelaki kat universiti tu datang jumpa saya. Dia kata, boleh minta tolong tak? Saya kata, tolong apa? Dek, kami ni ada masalah besar. Ada rakan kami, kosmet kami ada masalah. Boleh tak tolong kami? Saya kata, sikit lah. Saya kata, kami nak perempuan tu. Kami cuba perempuan tu. Kenapa yang susah sangat? Akhirnya dia berjaya. Budak perempuan tu bawa datang jumpa saya. Kemudian ni saya ambil terus budak ni. Saya tak lepaskan dia lagi. Kenapa tuan-tuan perempuan? Budak ni baik orang dia. Kisah ni berlaku ketika dia tahun 1. Diplomakan 3 tahun. Di situ ada orang ambil ijazah. Jadi abang-abang senior ni berebut dah kan, perempuan cantik. Kalau kat negeri saya dipanggil hotspot. Kan? Maka nak tackle lah, siapa cepat dia dapat lah kan. Jadi ada seorang lelaki ni, dia tackle budak perempuan ni, dia jadikan sebagai macam adik angkat. Budak perempuan ni tak kenal kan dunia ni macam mana. Orang baik dengan dia, ambil kos sama dengan dia, fotostatekan bahan, dapatkan buku kan. Abang dah ijazah, maksudnya buku-buku diploma dia bagi kan. Budak perempuan ni rasa macam bagus abang ni. Satu hari tuan-tuan, belum bercinta lagi. Satu hari, dia ikut budak lelaki ni makan sebuah kedai. Ialah universiti kan. Budak yang jujur, yang tak pernah terperangkap dengan kerosakan, kebusukan dunia ni, dia mana faham. Dia makan Bila dia sedar-sedar, dia berada di atas katil.
tanpa selai pakaian pun di tubuh dia. Ini kisah benar. Saya nak ringkaskan saja cerita ni. Cerita dia panjang. Dan dia telah pun diperangkap selama setahun lebih. Lelaki itu kata, kalau kau tak nak bersama dengan aku, video yang aku rakam ni aku akan sebarkan kepada orang. Kalau kau malu nanti. Dia takut. Sehingga saya campur tangan. Dunia ni, kata Nabi. Satu hari Nabi dah jalan. Nabi panggil sahabat-sahabat. Kau nak kambing ni tak? Ya Rasulullah, ini bangkai. Kambing, anak kambing dah mati. Cacat pula tu. Nabi kata, siapa nak kambing ni dengan 1 dirham, 1 dirham. Siapa nak kambing ni 1 dirham. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kambing sudah mati jadi bangkai, malah dia cacat. Kalau dia hidup pun, mungkin orang tak nak juga pasal dia cacat. Dia cacat. Apatah lagi mati, dah jadi bangkai. Rasulullah kata apa pada sahabat-sahabat? Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing ni. Inilah tempat yang kita memburu kejayaan. Suatu banyak orang pijak satu sama lain untuk menang. Anak-anak kita nantinya akan dipijak, akan disingkir, disigong, ditendang, diterajang. Bangunkan anak-anak dengan jati diri. Kenalkan dia dengan kehidupan yang sebenar-benarnya. Ustaz-ustaz sekolah, terangkan pada anak-anak apa yang dia akan jumpa dalam kehidupan hari ini. Jangan lupa, kita ada tanggungjawab sosial, tanggungjawab yang ditinggalkan Nabi SAW untuk pertahankan iman. Anak-anak kita ini kita terangkan pada dia tentang kehidupan remaja. Tentang kehidupan berpasangan. Anak kita dari segi sudut biologi, kita tak dapat halang perasaan dia cinta. Cinta tu tak dapat halang. Tapi bagaimana nak diuruskan. Kalau pelajar-pelajar tahfiz saya, memang kita ingatkan. Kalau ada perempuan kan, kita ni kan pelajar tahfiz, terlibat dengan banyak majlis, orang panggil sana, panggil sini. Kita didik dia daripada madrasah lagi. Kalau kamu nak tundukkan ni, ingat mak ayah, ambil ilmu ni. Nak tundukkan nafsumu, tundukkan pandanganmu. Kalau nak tundukkan nafsumu, tundukkan pandanganmu. Termasuk ayah-ayah ni, mak-mak sama ni. Kalau kamu nak jadi orang dekat dengan Allah, nak terhindar daripada maksiat, didik anak-anakmu, tundukkan pandanganmu, insya-Allah, tundukkan nafsumu. Sebab kalau kita ni layan perasaan, tengok kabar ucap, tengok nampak tundukkan pandanganmu, akan tertunduk nafsumu. Tengok malam tadi, kita tengok dia, itu akan mempermai perasaan berahi dan kita tunduk. Ajar bukan tunduk. Maka perlahan nanti dia akan masuk amalan hati. Untuk kuatkan hati, mak ayah kena bekalkan anak. Aduh, banyak kerja nak buat kan. Anak nak kuat, mesti bekalkan ilmu. Nak kuatkan hati, mesti ada zikir. Mesti amalkan amalan-amalan tertentu. Bangunkan apa saja yang tuan-tuan tahu. Atau dia kata budil keluarga. Salah satunya ialah zikir. Bila anak kita tundukkan pandangan, dia akan kuat. Kalau hati tak dibangunkan dengan zikir. Kena bangunkan zikir, baru anak tu jadi kuat. Hati ni tempat bersarangnya dunia. Jadi kita kena tundukkan dia dengan zikir. Faskuruni askurkum. Siapa yang ingat aku, Allah kata, aku akan ingat dia. Jadi kita nak ingat Allah bagaimana? Banyakkan zikir. Nak didik anak supaya sentiasa zikir. Itu cerita yang nantinya kalau kita ada kesempatan, kita mungkin boleh kongsi amalan-amalan yang boleh kita bangunkan dalam sebagai produk keluarga kita sendiri. Amalan apa? Contoh bang, nak pinjam anak boleh? Medik. Oh, berani awak, main naik atas pentas. Salam. Okey, ni sini. Okey, ini tips saya nak bagi. Okey. Besok nak semak ni.
Banyak awik kejau ni. Bila banyak awik akan kejau dia, dia dua je. Sama ada awik kejau dia atau dia kejau awik. Kan? Bila kita sedar, berapa umur ni? 8 tahun. Awak baik tak? Baik. Awak sayang mak ayah awak? Alhamdulillah. Belum jumpa awik? Sekarang budak 8 tahun, 9 tahun dah bercinta tau. Ustazah kan? Hei. Nak cakap banyak cerita, masa tak cukup. 8 tahun ni bang 8 tahun ni. Okey, sekarang ayah bangun. Ayah bangun. Okey. Nak tak ilmu? Abang boleh tundukkan dia daripada jarak jauh. Nak? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Cuba kita tengok dari sudut psikologi dia. Pernah tak jumpa situasi bila kita sanggap nanti orang lain pun akan sanggap sama? Pernah jumpa tak? Itu dari sudut gelombang biologi kita sama dengan dia, maka kita akan lalui benda sama. Tapi orang lain tak ada, kita sama. Itu gelombang biologi. Faham tak? Sebab tu kata guru saya, apa yang kau fikir pada waktu yang sama, ada 10 orang fikir di sekitar kau yang sama. Faham ke faham? Apa yang kita fikir, akan ada 10 orang fikir yang sama pada waktu tersebut. Okey, itu maknanya power. Minda kita power, hati kita power tapi tak guna. Bila tak guna, tak guna lah. Tak berguna lah kita. Bila hati kita power tapi tak guna. Faham ke faham? Okey. Bila nak tackle isteri. Nak tackle isteri dulu. Tak tahu siapa tackle siapa, orang malam kan, tak payah cerita, tak payah bongkarkan. Yang penting tak payah masuk dalam TikTok. Cerita, saya love dia, ni masalah kita cinta hari ni. Faham tak? Netizen dia lucu dekat bawah tu. Boleh jadi, orang boleh samakan rumah tangga, rosak rumah tangga orang sebab kat bawah tu cucuk. Hentam. Oh, jangan dah tuan-tuan. Kan? Kalau anda pasangannya romantik, jangan cerita dan paparkan di khalayak ramai. Romantik sendiri-sendiri sudah. Faham tak? Tak payah cubit kat TikTok. Orang lain pun nak cubit kat TV. Mampus. Nampak tak? Faham? Okey. Cerita abang ni, saya nak bagi teknik untuk semua orang. Nak ke tak nak? Okey, sekarang. Dulu masa bini kita pakai apa? Sangkau. Tu. Saya suka kahwin ni tu. Alah. Nak tiga tak? Apa tu? Nak tiga. Tolong tu. Datuk kata. Tok bomoh lah. Dia kata apa? Ada gambar. Bak sini gambar. Bak sini gambar. Ni tu ada. Tu. Datuk tengok. Dalam hati Datuk kata, bergetar ni. Daripada aku baca untuk dia, baik baca. Aku baca untuk dia, aku. Faham tak? Dia kata budak tu, kau balik dulu nanti Datuk settlekan. Malam-malam Datuk hantar mentera pada budak tu. Untuk diri dia. Nampak tak? Bukan tu kan kita nak tackle bini. Dulu kita tackle bini kita macam mana? Hati kan? Kita beli hati dia betul? Kan? Ada orang tak beli hati awet ni, dia beli hati siapa? Mak mentua dia. Mak mentua kata apa? Mak dah terpikat dengan kita. Allah, budi bahasa. Kita pula ada dua orang nak pilih salah satu, mana satu ni. Kita kata mak ni tu saya yang lain. Ada orang nak. Dengar. Main hati. Main kat hati. Kalau kita nak anak kita kat sekolah ni, kita kat pejabat, macam mana nak panggil dia? Macam nak panggil dia? Hati. Macam nak panggil dia? Pakai suara tak sampai. Panggil dia apa? Firas. Oh, memang panggil Firas Bukan boy ke, anja ke, ayang ke, bukan Ayah panggil Firas takkan kita kat tempat kerja, Firas. Anak kat sekolah tengah tulis, ya ayah. Tak mungkin kan? Betul kan? Jadi kita main hati. Kita mesti main dengan hati. Faham ke faham tuan-tuan? Ni teknik ni saya bagi ni saja. Ada banyak teknik. Okey? Bang, Firas ni anak abang kan? Okey. Kita main hati dia. Satu teknik. Okey? Satu teknik,
Kita pegang hati dia. Kita pegang hati dia. Kita satukan dengan hati kita. Jangan minta dalil, Ustaz. Ini teknik psikologi je. Kan ada jumpa saya balik kan, Ustaz, dalil apa dalil? Tak ada dalil. Kan? Ini teknik psikologi. Pegang hati dia, satukan dengan hati kita. Sebab dia kecil lagi. Kalau anak dah 20 tahun, engkau pegang hati dia, apa ayah ni? Kau bergabung orang pula. Faham ke faham? Kena pula anak perempuan. Kan? Dia cerita kat kawan dia, bapak aku mantan gabung aku lah. Kan kita nak. Kalau nak gabung sekarang. Faham ke faham? Kau nak pegang-pegang sekarang macam abang kan, yang kecil ni, dia takkan fikir apa. Ayah peluk, tak ada masalah. Anak dah 25 tahun kau nak peluk, dan masa dia kecil kau tak pernah peluk, berdiri bulu goma ni. Bukan bulu goma dia berdiri. Kan? Suami dia pun tengok semacam, masalah bapak mentua aku ni. Peluk bini aku semacam ni. Nampak tak? Tapi kalau orang dah biasa peluk, dia tak ada masalah. Faham ke faham tu? Okay? Cerita peluk lain. Dia ada teknik peluk ni. Teknik ni banyak peluk. Teknik peluk ada 1001 cara. Oh, saya tak datang untuk teknik-teknik ni semua. Saya nak bagi sikit je. Bang, pegang ni. Hati abang jalan dengan dia. Okey, dengar baik. Bila hati jalan dengan dia, satukan hati kita dengan dia. Tahu tak cara macam mana? Macam ni, contoh banyak contoh ni, contoh saja. Saya zikir. Allah. 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 Dia tidur atau dia tengah tidur? Kita satukan hati kita dengan dia. Allah. 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 Ya Allah, jadikan anak ini anak yang dengar bicara aku. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang aku boleh kuasai. Anak ini, ya Allah, letakkan dia dalam pandangan kau. Nampak? Dah Allah sekarang kat pejabat. Anak ni kat sekolah tau. Kita zikir. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Firdaus, Faris, Firas. Mana Firdaus pula ni? Firas, ayah sayang Firas tau. Belajar betul-betul dia nak. Faham? Belajar betul-betul dia nak. Firas, ya Allah, sampaikan bicara aku kepada anak aku. Nampak tak? Dia akan sampai. Dia akan sampai. Anak tengah tulis, teringat ayah. Ibu, buat macam tu. Ikat suami. Jika pejabat tu boleh tahan tu. Rasa tengah masak tak sedap hati tu kan. Pegang tadi. Allah. 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 Ya Allah, tolong cubit untuk aku, ya Allah. Kan? Walaupun nampak gurau, benda itu serius tau. Kan? Banyak lagi. Boleh faham tak? Faham? Kita nak buat sekarang kita buat sekejap dengan anak-anak Tak ada anak, tak apa. Yang anak kat sebelah, kita pegang dia. Saya akan bawa beberapa cara, teknik lain. Boleh faham? Dengan masa saya yang sangat terhad ni. Okey. Sayang ayah tak? Satu hari nanti, awak tengah baca buku kat sekolah, awak tengah tulis, nanti awak teringat ayah. Ketika awak ingat ayah, maknanya ayah sedang ingat awak. Faham? Sebab ada anak ketika ingat ayah aja, doa. Ingat mak aja, doa. Kena macam tu. Sebab inilah ketika kata doa anak yang soleh. Lah, nak anak yang soleh, doa anak yang soleh. Tak pernah ajar dia doa. Balik-balik doa untuk jadi pandai. Fatana bijaksana tak ada. Faham ke faham ni? Faham ke faham? Banyak cara. Saya pegang kepala dia, dia akan kalah dengan saya. Macam mana teknik tu? Bukan untuk hari ni. Besok dia besar, dia dah mula lawan mak dia, dia mula tinggi suara pada saya kata, dah. Habis dia. Lumpuh dia. Ada teknik. Kau tak
Kau jaga kau. Bapak kau balik, aku cakap bapak kau. Masa tu umur dia 25 tahun. Tapi kadang-kadang adik yang kau sudah tahu mak dah guna kaedah tu. Mandi. Kau degil ni. Bapak kau balik, kau tahu nasib kau. Bapak kau balik, kau tahu untung nasib kau. Sebab tu bila bapak meninggal, sebab teknik kita tu hanya bergantung pada bapak. Faham tak? Bila bapak meninggal, habis sangat hanyut. Faham ke faham? InsyaAllah. Okey, terima kasih. Peluk boleh peluk? Geli. Peluk. Ayah kena peluk banyak atau ya? Okey. Memang. Kami ni kan selepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wirid kan? Lepas solat kami wirid. Lepas habis wirid tu kami akan selawat. Kami selawat ni kami akan peluk-peluk lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kami peluk. Kan? Sebab apa? Nak rasa cinta, kasih, mahabbah. Dah tak ada lagi kan antara kita kurang kan, antara kita sama Islam dah kurang kan, peluk banyak. Cikgu-cikgu kat sekolah, kalau ada ruang, amalkan kaedah ni, peluk kat dalam kelas. Nak balik je peluk-peluk cikgu, peluk cikgu. Peluk-peluk cikgu. Walaupun sedikit buang masa, tapi kesan dia besar. Faham tak? Ayah, peluk. InsyaAllah kesan besar. Okey, insyaAllah. Okey, saya nak kita duduk. Kalau anak ada dekat dengan kita, dekat dengan kita Bang, anak tak ada Mana ni? Kat rumah? Dia wakilkan abang datang. Dahsyat anak tu Dia wakilkan abang datang. Ayah pergi lah, awak nak tengok TV. Okey. InsyaAllah. Saya nak tuan-tuan dengar Saya nak bawa tuan-tuan masuk kat zikir saya ni. Zikir kunci paling besar. Tuan-tuan, dengan zikir kita boleh menitis air mata. Dengan zikir kita rasa dekat dengan Allah. Dengan zikir kita rasa Allah sedang pandang kita. Dengan zikir kita rasa hanya Allah saja tahu apa masalahku. Hanya Allah saja yang boleh selesaikan masalahku. Hanya Allah saja yang tahu apa yang aku sedang lalui. Jadi banyakkan zikir. Mudah-mudahan dengan zikir tadi kita betul-betul dapat selamatkan seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Okey, dengar tuan-tuan Saya nak sebelum tuan-tuan sentuh anak tuan-tuan, saya nak tuan-tuan masuk dalam zikir saya. Begini cara. Ketika saya zikir, tuan-tuan ambil zikir itu masuk. Tuan-tuan tutup mata, saya zikir Allah. Tuan-tuan masuk dalam mata. Masukkan Allah. Tuan-tuan masuk dalam hati. Macam mana cara masuk? Tuan-tuan jangan bayangkan, relax, tarik nafas, relax, jangan fikir yang lain. Itu akan menyebabkan zikir itu masuk. Kalau tuan-tuan fikir yang lain tu tengah masuk dalam hati. Tak nak fikir yang lain. Relax, masukkan Allah. Lepas tu nanti tuan-tuan ikut. Bila saya kata okey, tuan-tuan ikut ada dua cara, ikut dalam hati atau ikut pakai mulut. Boleh faham Faham ke faham? Bila kita sudah berada satu level lain, orang makam makrifat ni, dia zikir hati dia jalan. Itu orang makam syariat. Kena zikir la ilaha la ilaha kan. Orang makam makrifat ni, dia duduk bercakap dengan orang, hati dia tetap milik Allah. Dia cakap dengan orang ni, telinga dia untuk orang, hati. Itu makam makrifat. Orang ada tempat. Dia latih, kata guru saya, latihkan dirimu. Hati ni untuk Allah. Walaupun telingamu, matamu, tangan jari jemarimu telah kamu bagi pada makhluk, hatimu jangan kamu ni. Itu untuk Allah. Bawa kereta, steering, kita pegang dengan tangan betul. Hati kita untuk Allah. Allah. Mata kita untuk tengok dalam kelas. Tapi hati kita tetap untuk Allah. Kalau kita berada kat insya-Allah macam ni, kita boleh bilang. Kita boleh kata keluarga kita. Sebab Nabi tinggalkan kita head to tail. Nabi tinggalkan kita segala-galanya. Jadi jangan tinggalkan segala-galanya yang Nabi tinggalkan pada kita. Taraktu fikum amtadilu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Dua perkara, kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 1, 2, 3, tutup mata. Tutup mata.
Tutup mata. Saya zikir, saya nak tuan-tuan masuk. Jangan fikir yang lain. Perlahan masuk. Saya kata tuan-tuan ikut saya zikir. Tuan-tuan jangan jerit-jerit. Ikut zikir saya perlahan nanti. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan kami semua ya Allah. Pada saat ini, pada detik ini, pada ruang sekecil dan sesempit ini, menjadi hamba-hamba yang kau sedang pandang. Engkau rendah dan kau fikir dengan apa yang kami lakukan. Bismillah. Allah. Ya Allah, tuan-tuan ikut sama saya. Zikir teruskan. Dalam hati ada suara perlahan. Allah. Saya minta pada Allah, tuan-tuan zikir bantu. Tuan-tuan zikir, saya doa pada Allah sekali. Allah. Ya Allah. Tuan-tuan pegang tangan suami atau isteri atau anak-anak, pegang tangan mereka tuan-tuan. Pegang sambil zikir saya masukkan. Tuan-tuan sambung zikir saya. Tuan-tuan yang boleh selamatkan kita hanya Allah. Wallahi hanya Allah. Kita minta bantuan Allah sekarang. Tuan-tuan pegang tangan, pegang peluk dia, boleh pegang tangan dia, boleh letak kat jari, nak letak kat dada, nak pegang jari mana dia peluk sikit. Saya tuan-tuan, sambil satu berzikir tuan-tuan. Allah, Ya Allah. Teruskan saya doa pada Allah. Saya bicara sebentar tuan-tuan. Tuan-tuan terus zikir. Ya Allah. Ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Siapakah yang akan selamatkan keluarga kami ya Allah? Kalau bukan Kau ya Allah. Ya Allah, hari ini aku pegang tangan seluruh adik-adik aku ya Allah. Kerana aku yakin ya Allah, suatu hari nanti aku tak akan mampu memegang tangan-tangan mereka, memeluk tubuh mereka ya Allah. Ya Allah, di saat aku pegang tangan-tangan mereka, mereka masih kecil ya Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, untuk aku mampu lahirkan keluarga yang baik ya Allah, keluarga yang sakinah ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Aku tak mampu ya Allah tanpa bantuan Kau, tanpa ihsan Kau ya Allah. Allah.
Allah, Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Turunkan sikit tuan-tuan dan puan, Ya Allah. Dengar baik-baik sikit tuan-tuan. Doa saya ini, Ya Allah, anak yang mana, Ya Allah, yang aku sedang pegang atau yang ada kat rumah, yang akan uruskan aku ketika kedua, Ya Allah. Anak yang mana, Ya Allah, yang akan jaga aku ketika aku tua dan usul, Ya Allah, yang akan salin pampers aku, Ya Allah, yang akan bersihkan aku, Ya Allah. Anak yang mana, Ya Allah, yang akan hantar kalimah la ilaha illallah di hari terakhir aku, Ya Allah. Pegang tangan anak itu kuat-kuat. Ada isteri kita, suami kita yang akan hantar kalimah la ilaha illallah aku nanti. Sebab itu tolong selamatkan keluarga masing-masing. Bukan anak jiran yang akan uruskan kita, bukan anak saudara kita yang akan uruskan kita, bukan sahabat teman-teman kita yang akan uruskan kita, tuan-tuan, tapi anak kita. Maka bangunkan anak-anak kita, tuan-tuan. Risau dan bimbanglah dengan apa yang akan berlaku pada anak-anak kita pada masa depan. Kalau bukan kita selamatkan mereka, siapa yang nak selamatkan kita, tuan-tuan? Adakah kita sanggup nak lihat ada orang pimpinan nak kita tinggalkan kita, tuan-tuan? Kalau kita tak bangunkan dia dengan Islam, satu hari nanti dia nak balik, suami dia kata tak boleh. Kalau kita tak bangunkan dia hari ini, tuan-tuan, dia tak ada kekuatan nak jenguk kita, tuan-tuan. Suatu hari nanti kita kesunyian, tuan-tuan. Percayalah, kita ada 4 anak, 5 anak. Seorang pun tak boleh balik jenguk kita, tuan-tuan. Kalau kita tak bangunkan mereka dengan Islam, tak bangunkan mereka dengan kalimah la ilaha illallah, mereka tak akan balik, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan. Berulang-ulang kali jurawat telefon anak-anak kita. Mak awak dah semakin tenang balik. Anak-anak kata nanti saya balik, nanti saya balik. Akhirnya kalimah la ilaha illallah tu bukan datang daripada anak-anak kita. Sebab tu bangunkan mereka sekarang. Ya Allah, selamatkan keluarga kami semua, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kami boleh pegang anak-anak ini. Hari ini kami belum, Ya Allah. Tapi sampai bila, Ya Allah? Tolong bagi aku kefahaman, Ya Allah. Berikan ilmu, Ya Allah. Hadirkan kasih sayang, Ya Allah. Untuk kami sama-sama hidupkan kasih sayang itu mahabbah dalam keluarga kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Kami dah lihat, Ya Allah. Kami dah lihat, Ya Allah, berapa banyak rumah tangga hancur, Ya Allah. Kami tak nak, Ya Allah. Kami dah lihat bagaimana anak-anak terbiar, Ya Allah. Kami tak nak, Ya Allah. Anak-anak derhaka pada bapak-bapak. Kami tuntun, kami lihat, Ya Allah. Jangan itu berlaku dalam Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Allah. Ya Allah, Allah, Ya Allah. Ibu dan ayah, selamatkanlah anak-anak kita. Kerana anak-anak kita sedang secara perlahan diintai oleh ramai orang. Saya tak nak nanti tiba masa anak-anak kita jadi milik orang. Kawan-kawan dia lebih disayangi, kawan-kawan dia lebih dicintai, kawan-kawan dia ada masa tapi tak ada dengan kita. Sebab itu tolonglah, tuan-tuan, selamatkan anak-anak kita.
Pada saat ini dia tak faham. Tapi bila dia dah faham, kita jauh dengan dia. Dia jauh dengan kita. Sekarang saya nak kita ikut doa saya tuan-tuan. Dalam hati sambil pegang atau bicara doa tadi tu, keluarga kita dengar. Boleh keluarkan suara, ikut kata saya. Ya Allah. Ya Allah. Mak ayah doa ya. Anak-anak boleh aminkan. Ya Allah. Selamatkan keluarga aku ya Allah. Ya Allah. Selamatkan keluarga aku ya Allah. Ya Allah. Aku akan tinggalkan mereka. Kalau itu takdirmu, aku yang pergi dulu. Tolong ya Allah. Aku tak nak tinggalkan mereka dalam keadaan mereka jauh pada Engkau. Tolong ya Allah. Jadikan aku seorang ibu dan ayah yang bertanggungjawab, yang boleh pimpin anak-anak dan seluruh keluarga ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jadikan aku seorang ibu dan ayah yang boleh pimpin keluarga ya Allah. Ya Allah. Ketika dia dilahirkan, aku sambut dengan air mata ya Allah. Tapi aku tak nak menangis sepanjang perjalanan hidup ini. Ya Allah, berikan aku sedikit senyuman. Berikan aku kebahagiaan. Berikan aku ketenangan dalam memimpin anak-anak ini ya Allah. Ketika memimpin mereka ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkan apa yang ada dalam hati kami, penat, lelah, letih. Ya Allah, Kau jauhkan daripada itu ya Allah. Jauhkan daripada hati kami ya Allah. Jauhkan daripada hati kami ya Allah. Ya Allah, kami sanggup susah demi lahirkan seorang anak yang soleh. Ya Allah, kami sanggup susah ya Allah. Kami terima ya Allah. Kalau itu boleh lahirkan anak-anak yang baik, yang Kau terima, yang Kau reda ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Sekarang, tuan-tuan, dalam pasangan suami isteri pegang, tuan-tuan doa sendiri dalam hati, biar dia lalui dalam sentuhan tangan-tangan jari jemari tuan-tuan perempuan. Jangan buka mata lagi. Kalau tengah pegang anak, doakan anak tu dalam hati supaya dia pergi ke anak tu. Pegang jari jemari sama ada suami atau isteri atau anak-anak, doakan. Kalau pegang suami, maknanya kita doakan suami, suami doakan kita dalam hati sekarang. Kalau kita pegang anak, anak-anak doakan ayah, anak-anak doakan mak, mak pun doakan dalam hati sekarang. Gerakkan sekarang tuan-tuan, mulakan sekarang. Mulakan. Kalau jauh, anak-anak kita kat rumah tak apa, walaupun tak sentuh dia, kita doakan sekarang dalam hati. Ya Allah, sampaikan doa ini ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah doa ini ya Allah kepada orang yang patut memiliki. Ya Allah, sampaikan doa ini ya Allah. Kerana Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pengasih ya Allah. Kau ya Rahman ya Rahim. Engkau ya Fatah ya Razak ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kabulkan doa-doa kami pada saat detik ini ya Allah. Wahai Allah, mudah-mudahan doa ini mampu menyambung silaturahim kami, menyambung kasih sayang kami, menyambung cinta rindu kasih kami ya Allah. Minta tuan-tuan, pegang, minta tuan-tuan. Sampai insya-Allah yakinlah. Kalau doa kita boleh sampai kepada orang yang berada di alam barzah, kenapa tak boleh sampai kat rumah kita? Kalaulah doa kita boleh sampai kepada orang yang berada di alam barzah, kenapa doa kita yang sama ini tak mampu sampai kepada anak di sebelah kita, isteri dan suami kita di sebelah kita? Allah, insya-Allah dia akan sampai tuan-tuan. Doalah tuan-tuan. Panjangkan doa. Insya-Allah. Ya Allah. Segala kami
sedekahkan Al-Fatihah anak kita ke suami kita ke isteri kita ke sebelah doa yang sama dan sedekah yang sama amalkan sekadar Al-Fatihah. Jangan buka mata lagi. Tuan-tuan, teknik ni relax. Nanti tuan-tuan buat kat rumah ya. Pegang anak-anak, pegang suami atau pegang isteri ketika dia sedar maupun dia tidur. Doakan dia, sedekahkan dia surah Al-Fatihah. Dan surah yang sangat besar, penuh dengan fadilat, penuh dengan manfaat. Tapi kalau kita tak manfaatkan dia, satu kerugian besar pada kita. Sedekahkan Al-Fatihah pada setiap insan yang kita sayang. Dan yang paling utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3 kita buka mata balik. Buka mata balik ini tuan-tuan. Dan Allah titipkan sebagai sesuatu yang mampu selamatkan kita ketika kita berada di mahkamah dia nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, saya sudah berada di penghujung perjalanan. Tuan-tuan, dengar baik bicara-bicara akhir saya ini sebelum kita berpisah, insya-Allah. Tuan-tuan, jangan ambil mudah dalam perjuangan memanage sebuah keluarga yang bahagia. Jangan ambil mudah. Tuan-tuan, saya sebagai pemilik madrasah kerap didatangi, diziarahi oleh orang-orang tua, mereka yang berusia 50 tahun ke atas, ada 40 tahun pun datang. Hari itu saya diziarahi oleh 2 orang perempuan. Dan datang jumpa saya, Pak Riz, ada tak buka tempat orang tua-tua untuk belajar, untuk duduk sampai meninggal dunia? Nampak tak? Tuan-tuan, hari ini kita anak-anak termasuk mak ayah, kita anak-anak, kita tak banyak masa dengan mak kita sendiri. Pada waktu yang sama kita nak anak kita ada masa dengan kita satu hari nanti. Faham ke faham tuan-tuan? Kita dengan mak kita yang ada sekarang, kita dengan ayah kita yang ada sekarang yang masih hidup, kita tak banyak masa untuk mereka. Kemudian kita mengharapkan anak sebelah kita sekarang ada masa untuk kita. Kena berhati-hati. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah datang menziarahi Nabi. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang boleh buat Allah tersenyum? Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah amalan yang boleh buat Rasulullah tersenyum? Nabi kata, kasih, sayang, urus mak ayah kita. Allah pasti tersenyum. Allah pasti gembira. Allah akan gembira bila kita buat mak bapak kita gembira. Boleh faham ke faham sahabat-sahabat? Dengar pesan saya. Siapa yang sedang jaga mak ayah dekat rumah, angkat tangan. Siapa? Oh, bukan senang ni. Kalau mak tengah uzur, lagi cabaran besar. Kalau ayah tengah uzur, lagi susah. Dengar pesan saya Ni perjalanan akhir saya dengan tuan-tuan. Dengar pesan saya, betul-betul serius. Siapa-siapa yang jaga mak dia sekarang tengah sakit, atau mak dia memang diuruskan bawa pergi hospital berkala kan, diuruskan mak dia kat rumah, walaupun mak dia taklah sakit sangat, tapi memang dijaga mak dia. Ingat pesan saya ini, wahai Allah, apa pun kita buat jangan tinggalkan Allah. Wahai Allah, aku sedang jaga mak aku, engkau hadirkan anak yang terbaik untuk jaga aku nanti. Faham ke faham sekarang? Faham? Ini doa tak boleh bagi pada orang yang jaga mak bapak. Siapa yang jaga mak bapak, minta tu sebab kata pintu tengah ke syurga ialah menjaga mak bapak. Untuk berpisah dan dia orang makan sponsor madrasah bagus, tapi dia tertinggal syurga yang depan mata.
mak bapak. Faham ni? Kalau kita nak anak kita terbaik, kita uruskan mak bapak kita terbaik. Anak kita insya-Allah terbaik. Tapi menguruskan mak bapak tak semestinya dia tinggal, kata guru saya, tak semestinya dia tinggal dengan kita. Tak semestinya kita jaga dia. Faham? Kita semua ada kekangan masa, kekangan kerjaya. Kita faham. Tapi menguruskan mak ayah tu jangan sampai tak ambil tahu. Faham? Jangan sampai kita tak ambil tahu tentang mereka, kabar mereka. Balik. Jangan setahun sekali. Balik. Semampu yang boleh. Jauh bawa kereta. Ya Allah, aku sanggup jalan jauh ini demi syurga aku. Faham? Wahai Allah, tolong aku ya Allah, agar satu hari nanti aku dapat apa yang aku buat hari ini untuk anak-anak aku. Ini dipanggil apa? Tawasul. Apa itu tawasul? Buat amalan baik, bagi tahu pada Allah, minta pada Allah. Allah tak ada hal nak bagi. Faham tuan-tuan? Minta pada Allah. Sebab dia yang paling kaya, dia maha kaya. Siapa yang jaga mak bapak, tak jaga pun tak apa, tapi dia tengah uruskan mak bapak dengan baik. Dapat gaji, dapat contoh kat ATM, dia bawa kita, dia hantar pada mak dia. Wahai Allah, aku bagi mak aku duit depan aku sekarang ni. Aku bagi mak aku duit. Wahai Allah, kalau kau nampak perbuatan ini, engkau reda dengan perbuatan ini, wahai Allah, jadikan anak-anak aku ya Allah orang-orang yang sentiasa menyayangi aku sebagai mak bapak dia. Faham tuan-tuan? Faham? Tuan-tuan tahu kan? Sebagai besar tak akan dapat. Ingat baik pesan saya. Sebagai besar tak akan dapat. Sebagai besar tak akan dapat. Anak kita perempuan, dia dapat suami yang tak benarkan dia jumpa kita. Dia dapat suami yang sentiasa halang anak kita nak jumpa kita. Nampak tak? Boleh berlaku semua tu Tuan-tuan faham Sebab tu, tuan-tuan hantar dia sekolah Arab ni untuk apa? Sekolah agama ni untuk apa? Supaya dia ada agama. Faham? Orang sekolah lain tak ada agama ke? Ada. Tapi kita nak lebih daripada Allah. Kita nak daripada Allah sekarang. Baiki urusanmu dengan ibumu, Allah akan hantar berita baik hubungan kamu dengan anak-anakmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu penting. Itu sangat penting. Minta maaf tahu. Terasa hati. Saya terasa hati dengan mak saya. Saya terasa hati dengan bapak saya. Dengar babik pesan saya. Cuba cek. Siapa-siapa yang ada masalah dengan bapak, cuba cek hidup kita. Kalau hidup kita penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, confirm dia datang kepada hubungan yang tak cantik ini. Betul kan ni? Dia akan cantik nanti. Semua benda akan datang. Rezeki melimpah ruah. Anak-anak dengar cakap. InsyaAllah. Ramai orang cakap saya, Pak Aris, mak saya macam ni. Kita bina hubungan dengan mak kerana Allah. Bukan kerana mak. Mak kita balas baik tak baik, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita buat ni kerana Allah, maka kita tak minta mak kita balas, kita minta Allah yang balas. Faham? Kadang-kadang kan kita kahwin dapat mak mentua tak cantik sangat. Mak mentua yang tak bijak. Dengar baik-baik. Jangan bergaduh suami isteri kerana mak mentua kita. Dengar baik-baik. Wahai Allah, aku ya Allah, dan aku tak minta mak mentua aku balas apa pun. Sebab aku tahu balasan dia dengan balasan kau takkan sama. Balasan kau yang aku tagih. Orang marah, bila hati ada Allah, orang marah tak cacat. Orang marah tak terasa. Orang marah tak terkesan. Sebab hati dah milik Allah. Ar-Rabiyatul Adawiyah. Faham tuan-tuan? Orang sindir, ipar dua sindir, kutuk, caci, hina, macam-macam. Tak terasa pun. Sebab hati dah bagi pada Allah. Maka kita lebih tenang. Wallahu'alam. Tuan-tuan, saya nak undur diri. Terima kasih sebab hadir. Terima kasih sebab bersama dengan saya dalam ruang yang sangat kecil, sesempit ini. Saya buat live setiap hari. Di Facebook saya, Pak Aris. Di TikTok saya namanya Pak Aris juga. Pak Aris Motivasi. Anda boleh ikuti live saya setiap hari. InsyaAllah. 1001 persoalan biasanya dikemukakan. Live saya ini jawab soalan kekeluargaan. Kalau